Timbalan Menteri, saya faham dari penjelasan tadi bahawa orientasi syarikat-syarikat Menteri Kewangan diperbadankan ini tidak meletakkan keutamaan kepada keuntungan, sebaliknya menjalankan satu tanggungjawab atau peranan khusus. Ya. Bolehkah Yang Berhormat Menteri senaraikan jumlah sekarang syarikat Menteri Kewangan yang diperbadankan, dan biarpun ianya bukan berorientasikan keuntungan semata-mata, tetapi bagaimanakah prestasi syarikat Menteri Kewangan yang diperbadankan daripada jumlah yang nanti disebut itu, dan sektor mana sebenarnya yang telah berjaya mereka jalankan peranan, sektor perumahan kah, sektor pembinaan kah? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya ada senarai syarikat-syarikat MKD yang dimiliki 51% ke atas. Ya. Saya ada senarai di sini 54 buah syarikat. Dan mungkin Yang Berhormat tak berminat untuk saya membaca ke semua 54 syarikat ini. Ya. Pertama. Keduanya, matlamat mereka ialah menyediakan perkhidmatan. Kalau diukur dari segi prestasi menyediakan perkhidmatan, boleh dikatakan kebanyakan syarikat-syarikat ini berjaya. Ya. Tetapi kalau diukur melalui P&L, ya, maka terdapat syarikat-syarikat yang memang mengalami kerugian yang agak besar. Di antara syarikat-syarikat ini saya boleh sebut umpamanya KTMB, ya, yang mana Yang Berhormat pun ada soalan nombor 12, kalau diizinkan naik saya boleh bagi perincian lebih. Ya. Syarikat prasarana, ini melibatkan kerugian besar kerana menyediakan perkhidmatan yang tidak memberi pulangan dari segi keuntungan. Dan juga syarikat IWK, ya, yang kita tahu setiap tahun terpaksa menanggung kerugian 100 juta setahun, yang kita telah bincang dalam penggulungan. Jadi ini di antara syarikat-syarikat, tapi ini adalah merupakan syarikat-syarikat yang mengalami kerugian yang besar. Tapi secara keseluruhannya yang lain-lain tidaklah mengalami kerugian seperti ini. Tetapi dari segi penyediaan perkhidmatan boleh dikatakan agak memuaskan. Di antaranya seperti Institut Jantung Negara, ya, KL International Airport, MDV, Malaysia Kuwaiti Investment dan sebagainya. Jadi itu jawapan saya, Pak. Terima kasih. Tan Sri minta satu tambahan. Sila. Terima kasih Tan Sri. Memang kita semua bersetuju juga kalau GLC ini dapat keuntungan besar. Tetapi keluhan daripada rakyat jelata ialah GLC ini bertanding dalam mendapatkan tender-tender terbuka. Jadi saya fikir ini tidak adil. Sepatutnya GLC mereka ini mengambil kerja-kerja yang mungkin rakyat jelata tidak berminat secara besar-besaran dalam negara atau di luar negara, tapi kalau secara tender terbuka dalam negara, saya fikir itu rungutan daripada rakyat. Mereka tidak puas hati kerana mungkin mereka tidak dapat compete. Jadi adakah Yang Berhormat boleh mencadangkan kekerja-kerjaan supaya tender-tender terbuka dalam negara kita ni kasih peluang untuk serikat-serikat tempatan, sama ada Bumi Putra atau bukan Bumi Putra, mereka bersaing, tetapi jangan GLC melibatkan diri, karena kalau GLC melibatkan diri tentu sekali mereka tidak ada peluang. Jadi saya mau minta sama ada Kementerian Keuangan akan mencadangkan supaya GLC jangan melibatkan diri dalam tender terbuka dalam negara kita. Yang Berhormat, dan saya rasa
soalan yang berhormat ini agak ataupun boleh dikongsi ramai dari segi sentimen dan perasaan. Ini adalah sesuatu yang sering diperkatakan, dan dari segi dasarnya kerajaan telah mengambil keputusan dasar supaya secara keseluruhannya syarikat-syarikat GLC tidak bersaing dengan syarikat-syarikat milik rakyat Malaysia, atau utama sekali di kalangan Bumiputera. Kalau hasrat kita membantu golongan Bumiputera, pada masa yang sama golongan ini terpaksa pula bersaing dengan syarikat GLC untuk mendapat kerja-kerja, maka sudah tentu syarikat GLC ini mempunyai kelebihan yang banyak berbanding dengan syarikat-syarikat ini, ya. Sebab itulah kerajaan telah mengambil keputusan di bawah kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri kita, supaya syarikat-syarikat milik kerajaan yang mempunyai unsur-unsur persaingan dengan rakyat Malaysia dijual kepada rakyat. Umpamanya baru-baru ini diumumkan 5 anak syarikat Khazanah Malaysia dan 5 anak syarikat PNB, ya, akan diswastakan supaya mereka ini dikaji mempunyai bidang kerja yang boleh bersaing dengan syarikat-syarikat lain. Jadi ini adalah tindakan kerajaan mencerminkan komitmen kerajaan bahawa syarikat-syarikat GLC ini tidak sepatutnya bersaing dengan syarikat-syarikat tempatan khususnya. Terima kasih, Bapak. Yang berhormat Tuan Amran bin Abdul Ghani, Tanah Merah. Terima kasih Datuk Speaker. Soalan saya nombor 2. Terima kasih Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua. Kerajaan sentiasa memantau dan mengambil berat terhadap isu-isu agama yang berbangkit di kalangan masyarakat. Walaupun kerajaan meyakini prinsip kebebasan bersuara dan memberi pandangan, namun perkara-perkara yang berkait dengan isu-isu agama merupakan satu perkara yang sangat sensitif bagi umat Islam. Tidak wajar bagi seseorang menggunakan kebebasan bersuara sebagai alasan untuk mengeluarkan pandangan yang boleh mengelirukan masyarakat, khususnya umat Islam di negara ini. Sebarang pendapat atau pandangan hukum oleh mana-mana individu adalah tidak diiktiraf dan tidak boleh dianggap sebagai fatwa. Sebaliknya, ia adalah pandangan hukum bersifat pribadi. Sehingga kini tiada terdapat apa-apa fatwa atau pandangan hukum tentang kedudukan orang bukan Islam di Malaysia sebagai kafir harbi atau kafir zimmi yang dikeluarkan oleh Jawatankuasa Fatwa Negeri-Negeri atau Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi hal ehwal agama Islam Malaysia. Dalam usaha menjaga dan mengawal sebarang isu yang sensitif di kalangan umat Islam di negara ini, tindakan boleh diambil di bawah peruntukan 298A Kanun Keseksaan, iaitu menyebabkan atau cuba menyebabkan atau mungkin menyebabkan tidak harmoni, perpecahan atau perasaan kegusaran benci atau sakit hati, atau memudaratkan atau cuba memudaratkan atau mungkin memudaratkan keadaan harmoni dan bersatu. Prosiding pendakwaan di bawah peruntukan ini dijalankan di Mahkamah Sivil. Jika disabitkan kesalahan, boleh dipenjara bagi satu tempoh tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 5 tahun. Terima kasih. Tanah Merah. Terima kasih Tan Sri Speaker, dan terima kasih kepada Timbalan Menteri di atas jawapan yang diberi. Tan Sri Speaker, isu menuduh orang bukan Islam dalam negara ini sebagai kafir harbi adalah satu tindakan yang amat teruk dan juga berat. Saya ingin menyentuh kepada kes yang masih hangat diperkatakan dan tiada penjelasan, iaitu isu seorang guru pondok UMNO di Genting Tumpak, Abdullah Sa'amah, yang mana beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa DAP itu sebagai kafir harbi, dan ia telah disiarkan di dalam utusan Malaysia termasuk media-media pro UMNO Barisan Nasional yang lain. Kenapakah kerajaan ada double standard dalam tindakan yang diambil
jika ia melibatkan Pakatan Rakyat, begitu cepat penguatkuasaan diambil. Tetapi jika melibatkan pro UMNO, langsung tiada tindakan. Soalan saya, adakah benar DAP ini kafir harbi? Dan apakah tindakan tegas yang telah diambil terhadap Ustaz pro UMNO Abdullah Samah itu, dan juga terhadap utusan atas penyiarannya? Sekian, terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Tan Amirah. Yang Berhormat, sebenarnya kerajaan cukup konsisten dan tidak ada sebarang double standard yang diamalkan. Pertamanya Yang Berhormat, ia bukan satu tuduhan. Istilah ataupun konsep kafir harbi ataupun kafir zimmi adalah satu istilah yang diguna pakai oleh para ulama untuk membuat kajian sikap ataupun bacaan sikap terhadap non-Muslim yang ada untuk bekerjasama dengan mereka. Jadi daripada kajian sikap itu diklasifikasikan atau dikategorikan sama ada bukan Muslim itu dianggap sebagai harbi ataupun zimmi. Ia bukan satu istilah yang membolehkan sebarang hukuman diambil untuk dibunuh ataupun sebagainya, tetapi ialah sebagai satu kajian sikap yang mana bila diklasifikasikan mana-mana orang itu sebagai kafir zimmi ataupun harbi, sama ada kita masih terus boleh berkawan dengan dia ataupun tidak. Itu sahaja. Jadi dia tidak timbul soalan tuduhan yang boleh membawa kepada satu hukuman ataupun sebagainya. Soalan Yang Berhormat, adakah benar DAP itu kafir harbi ataupun tidak? Istilahnya senang saja Yang Berhormat. Sekiranya non-Muslim ataupun kafir ini menentang kepada Islam, mengeluarkan kenyataan-kenyataan seperti membuat mengecok bahawa syariah Islam ini ekstremisme, dengan terang-terang menyebut tidak mahu Islam, tak kiralah nak langkah mayat ke tidakkah, ataupun merasakan bahawa mempertahankan maruah Islam itu adalah sesuatu yang membazir tenaga dan masa, maka jelas bahawa ianya adalah sesuatu yang menentang kepada Islam. Tetapi mana-mana mereka bukan Islam yang boleh taat di bawah kepimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang beragama Islam, patuh kepada perjanjian kontrak sosial di dalam perlembagaan persekutuan, mereka kategori kafir zimmi yang boleh dijadikan sahabat. Terima kasih. Sila, Sri Gading.